Saya mengenai persidangan ataupun mesyuarat khas yang telah pun dipanggil dalam minggu lepas di Parlimen. Kalau kita lihat mesyuarat khas ini, sebelum semua ahli Parlimen dengan pembantu mereka dibenarkan masuk ke Parlimen pada hari Isnin, kita kena buat PCR test minggu sebelum hari Isnin, dan selepas semua telah pun menjalankan ujian dan didapati negatif, kita dibenarkan masuk. Tetapi pada hari Isnin, bila kita semua masuk Parlimen, sebenarnya tak ada orang cek pun status kita. Betul tak, Aziz? Saya rasa Betul, betul. ya, tak ada orang cek status kita. Kita masuk dalam Dewan, dan saya masih ingat lagi bila speaker keluar dan dia mulakan mesyuarat pada pukul 10, dia mulakan dengan membaca SOP untuk Parlimen. Dan dalam SOP tersebut, langsung tak ada mengatakan apa-apa mengenai ventilation ataupun pengudaraan. Dan kalau kita lihat, kalau kita letak 220 orang bersama bentara, bersama speaker, semua dalam dewan tersebut, dan kalau semua pintu ditutup dan hanya aircon, memang sangat bahaya. Kerana banyak kluster tempat kerja bermula bila dia tak ada pengudaraan, sistem pengudaraan yang baik. Jadi kita pun bangkitkan melalui wakil kita, iaitu Ahli Parlimen Bandar Kuching, Kelvin Yee, stood up to ask the speaker about ventilation. Selepas pembangkang bangkitkan, baru lepas itu lunchtime bila kita masuk, kita nampak baru mereka buka semua pintu. Dan sejak itu pengudaraan bertambah baiklah kerana dia buka pintu. Tapi kalau kita lihat dalam SOP yang dibacakan oleh speaker, memang tak ada. Bermaksud Kementerian Kesihatan Malaysia tidak menasihati Parlimen. SOP terbaru dalam pandangan saya lah. Okay. Bila kita sudah ada banyak kluster tempat kerja yang dijangkiti kerana tak ada sistem pengudaraan yang baik, dan tak guna kita baca SOP kementerian kalau latest SOP on ventilation ni tak diguna pakai. Okay. Jadi itu yang pertama. Pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Baru hari Kamis bila isu Tita Tuanku keluar, bahawa Tuanku telah kata kita kena bahaskan ordinan darurat ini, baru itulah mereka suruh kita turun buat swab test. Okay? Jadi kalau kita lihat, memang tak ada kontrol, kawalan Selasa, Rabu, Kamis, dan tiba-tiba kita diminta untuk buat kerana ada test lah. Kalau kita lihat, saya nak komen mengenai mesyuarat Parlimen ini. Dalam 4 hari itu, setiap hari dia panggil satu menteri untuk buat penerangan. Hari pertama, Perdana Menteri bagi taklimat, kemudian tak ada dalam Dewan untuk menjawab soalan. Hari kedua, Kementerian Kesihatan. Okay, Kementerian Kesihatan, kalau kita lihat masa untuk kita bahas itu, ada 220 orang, kita bahagikan kepada 2, kerajaan, pembangkang. Okay? Dan dalam pembangkang kita ada banyak parti. Kalau setiap parti hantar 1-2 wakil pun, dah lebih kurang 8 hingga 10 orang. Bermaksud junior-junior ataupun ahli parlimen yang lebih muda tak semestinya akan mempunyai peluang untuk berbahas. Okay? Oleh sebab itu, pada pukul 5.30 petang, kita bangun untuk minta speaker lanjutkan masa. Kerana dalam standing orders, ya, peraturan tetap, okay, untuk yang tak begitu memahami, dalam Parlimen kita ada buku peraturan ini, standing orders. Okay? Setiap perjalanan Dewan itu kita ikut standing orders. Jadi dia ada kata dalam standing orders peraturan tetap 12, ada kata kalau kita nak lanjutkan masa, kita boleh lanjutkan masa. Sebenarnya senang sahaja. Masa Pakatan Harapan jadi kerajaan, selalunya waktu petang, okay, bila tak sempat habiskan semua, kita nak habiskan jawapan ataupun soalan, seorang wakil kerajaan, menteri ataupun timbalan menteri akan bangun. Dan beliau hanya perlu kata, Tuan Speaker, saya usulkan, okay, bahawa Dewan tidak akan ditangguhkan sehingga
selesai. So saya bagi contoh pada hari itu mungkin Adam Baba boleh bangun kata saya cadangkan, saya bawa usul bahawa mesyuarat hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga saya selesai menjawab semua soalan ahli parlimen pada hari itu. Dan kita hanya perlukan satu lagi wakil daripada kerajaan untuk bangun kata saya menyokong usul itu. Macam itu sahaja kita boleh lanjutkan masa. Tetapi begitu senang pun mereka tak nak. Kenapa? Hari keesokan harinya Khairi jawab mengenai isu vaksin. Isu vaksin, ramai ahli parlimen telah bertanya soalan. Sebenarnya dia jawab jenis vaksin, kenapa vaksin lambat. Banyak wakil rakyat telah bangkitkan mengenai isu kos PPV. Semua isu PPV, KJ pada masa itu belum sempat menjawab. Itu sebab saya bangun kata kepada speaker, isu vaksin paling penting untuk kita keluar daripada pandemik COVID ini. Kenapa kita tak lanjutkan masa? Memandangkan KJ sedia untuk menjawab semua soalan. Okey, ini pandangan saya. Pandangan saya kenapa speaker tidak mahu membenarkan lanjutan masa ataupun kenapa tak ada satu menteri pun yang bangun untuk buat usul lanjutkan masa kerana saya rasa mereka takut kalau ada yang tak setuju masa dilanjutkan, kemudian kita kena undi untuk usul itu. Okey, mungkin mereka takut kalau tak cukup nombor, okey, mereka dilihat tak ada majoriti. Jadi kita tak boleh berlanjutan kalau kita ada satu kerajaan yang begitu takut. This government is so insecure, you know, to the extent, to the point, even motion to extend time, they are afraid of losing. Kalau nak lanjutkan masa pun takut untuk kalah. Bagaimana nak perintah kerajaan dengan stable? Macam mana nak lakukan? Okay, itu sebab saya rasa kerajaan ini tak boleh bertahan lama dan tak patut bertahan lama. Kita tak boleh mempunyai satu kerajaan yang begitu lemah sehingga usul lanjutkan masa pun mereka takut. Macam mana kita nak berfungsi kalau macam ni?